Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar untuk video pandang pertama Redmi Note 11 Pro 5G. Jadi Xiaomi pada minggu lepas di Malaysia telah pun melancarkan 4 peranti Redmi baru dan keempat-empatnya adalah dalam seri yang sama iaitu Redmi Note 11. Pertama adalah di tangan saya ini yang paling premium dan yang paling pro iaitu Redmi Note 11 Pro 5G. Kemudian ada yang kedua Redmi Note 11 Pro yang versi 4G, Redmi Note 11S dan juga Redmi Note 11. Tapi dalam video ni saya akan memfokuskan kepada Redmi Note 11 Pro 5G ini saja kerana yang pertama sekali adalah ini adalah telefon pertama dalam Malaysia yang dijana dengan chip pemprosesan Snapdragon 695 iaitu satu chip pemprosesan kelas pertengahan ataupun dalam 6 series dengan binaan 6 nanometer. Apa yang menarik lagi dengan peranti ini adalah kita boleh lihat yang mana iPhone 12 sebelum ini telah memberi inspirasi kepada banyak pengeluar peranti untuk kembali menggunakan rekaan yang rata ataupun segi empat. Anda boleh lihat sendiri pada peranti Redmi Note 11 Pro 5G ini, setiap sisi rata atas, bawah, kiri, kanan, belakang dan juga skrin di bahagian hadapan adalah rata. Sudah hampir seminggu lebih saya gunakan peranti ini, saya rasa tidak menjadi masalah pun untuk Redmi menggunakan rekaan yang rata seperti ini, yang segi empat seperti ini, tidak begitu tebal, masih nipis dan nampaklah juga kembali rekaan klasik macam zaman-zaman Xiaomi Mi 4 lebih kurang kan. Baiklah, saya dah cakap pasal rekaan. Anda juga boleh lihat yang modul kamera belakang ni masih lagi menggunakan konsep segi empat, tetapi bahagian atas yang menggunakan sensor 108 megapiksel ni mempunyai bonggol yang sedikit tebal dan juga tajam. Percayalah cakap saya yang bonggol yang tajam ini telah mencalarkan dua peranti mercu yang saya gunakan iaitu iPhone 13 dan juga Galaxy Z Fold 2. Agak mengecewakan apabila saya letakkan peranti ini dalam poket, tapi tidak mengapa kerana Xiaomi turut menyediakan kerangka pelindung asas untuk mengurangkan ketebalan bonggol ini. Baiklah, saya dah cakap mengenai rekaan. Mari kita cakap perkara yang seterusnya, spesifikasi peranti ini. Selain daripada Snapdragon 695, memori dalaman yang digunakan adalah 6 ataupun 8GB RAM dengan sokongan memori extension sehingga 4GB. Jadi pada model saya yang 8GB RAM ini, RAM-nya secara tidak langsung telah menjadi 12GB RAM. Storan dalaman pula adalah 128GB ataupun 64GB dengan UFS 2.2. Kalau tahun lepas kebanyakannya fungsi memory extension ni hanya boleh digunakan pada UFS 3.1, Redmi telah menemui cara untuk menggunakan pada UFS 2.2. Mungkin prestasinya akan rasa sedikit aneh berbanding UFS 3.1, tetapi tidak menjadi masalah kerana peranti ini masih lagi rasa seronok untuk digunakan. Seterusnya masih cakap mengenai skrin yang rata di hadapan ini. Ini adalah peranti Redmi dan ia menggunakan skrin 6.67 inci dot display AMOLED. Dot display adalah untuk skrin berlubang pada hadapan ini dan menyokong kadar segar semula 120Hz dan juga kadar sentuhan sehingga 360Hz. Jadi menatal pada skrin peranti ini adalah seakan menggunakan sebuah skrin peranti mercu kerana saya tidak ada masalah yang serius setakat penggunaan kurang daripada seminggu ini. Baiklah, seterusnya mari saya bercakap pula mengenai bateri pada peranti ini yang menggunakan 5000 mAh dan juga sokongan persiapan pantas 67W. Bayangkan kalau 65W ataupun 45W pun saya sudah puas hati, apatah lagi dengan 67W ini yang mana menurut Xiaomi dengan 15 minit pengecasan peranti ini boleh digunakan sepanjang hari. Saya tidak boleh bagi tahu lagi bagaimana prestasi bateri setakat seminggu penggunaan kerana masih belum cukup lagi ujian yang perlu saya lakukan untuk memberi satu keputusan utama adakah ini bateri terbaik. Tetapi setakat yang saya gunakan, saya rasa okey dan puas hatilah. Setakat ni lah, kita perlu tunggukan ulasan lanjut nanti. Seterusnya, peranti ini juga menjalankan MIUI 13. Antara peranti Redmi yang pertama di Malaysia yang terus hadir dengan MIUI 13 tanpa perlu dikemas kini, terus keluar daripada kotak, kita dapat nikmati MIUI 13 yang terkini. Tetapi, ia masih lagi berasaskan Android 11 dan bukannya Android 12 seperti yang diuji pada Xiaomi Mi 11 ataupun beberapa peranti mercu Xiaomi yang lain. Dan MIUI 13 saya boleh katakan satu je apa yang saya boleh katakan. Ia memberikan satu pengalaman penggunaan yang lebih baik berbandingkan MIUI 12 ataupun MIUI 12.5. Prestasi dan pengalaman penggunaan adalah rasa lebih lancar dan juga lebih menyeronokkan. Itu hanya baru pandang pertama saya dan saya tidak pasti dalam penggunaan jangka masa panjang nanti bagaimana. Tapi saya agak gembira. Cuma satu je yang saya tidak suka adalah MIUI 13 versi global masih banyak lagi ketinggalan dan telah ditinggalkan oleh daripada versi China kerana
apabila saya lihat pelancaran MIUI 13 versi China, terlampau banyak ciri dan fungsi yang menarik yang tidak disertakan pada versi global. Saya tidak pasti kenapa keputusan Xiaomi melakukan begitu. Tapi itu adalah satu perkara yang amat mengecewakan sehingga hari ini yang Xiaomi tidak pernah baiki. Baiklah, harga jualan rasmi peranti Redmi Note 11 Pro 5G ini adalah bermula pada RM1,999 untuk 64GB storan dalaman dan 6GB RAM, dan juga RM1,299 untuk 8GB RAM dan 128GB storan dalaman. Jika anda rasa itu mahal, ada juga pilihan yang lebih murah iaitu Redmi Note 11 Pro 4G dengan rekaan yang lebih kurang sama dan ada satu kamera tambahan iaitu 2MP depth sensor dan menggunakan chip MediaTek Dimensity G95 dan itu hanyalah 4G dan harganya adalah jauh lebih murah. Anda juga boleh jimat beberapa ratus ringgit. Tapi sudah tahun 2022 yang mana 5G telah menjadi fokus utama, saya sarankan anda peranti ini mungkin adalah selamat untuk masa depan kerana ia sudah ada 5G, sudah ada skrin yang lebih baik, bateri yang agak tahan lama dan juga binaan yang cukup premium dan kemasan made yang saya rasakan agak menarik untuk sebuah peranti kelas pertengahan seperti ini. Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zahar untuk video pandang pertama Redmi Note 11 Pro 5G. Jumpa kita dalam video aman akan datang. Assalamualaikum.